Hai dan selamat bertemu kembali dalam video tutorial Cikgu Ruth. Saya rasa kebelakangan ini Cikgu mesti sibuk sebab nak buat penyediaan untuk pengajaran secara atas talian. Jangan risau Cikgu, hari ini saya nak perkenalkan dengan Cikgu ada satu laman web di mana mengandungi banyak template permainan PowerPoint yang memang sesuai dengan kelas Cikgu, di mana Cikgu boleh gunakan dalam aktiviti kelas Cikgu bersama dengan murid. Sebelum ni saya pun ada buat banyak template permainan PowerPoint seperti Mario, Angry Bird, Doraemon, Minion dan sebagainya, di mana Cikgu boleh klik pada link di atas untuk ke video saya tersebut dan boleh downloadkan template yang percuma. Jadi dalam video ni saya akan perkenalkan dengan Cikgu template permainan PowerPoint yang lain daripada apa yang saya bina. Dan sebelum saya tunjukkan laman web tersebut, saya akan tunjukkan beberapa template permainan yang saya dapat daripada laman web tersebut. Yang pertama ini adalah tic-tac-toe. Okey, Cikgu jangan risau sebab template ni Cikgu boleh download dan Cikgu boleh ubah sesuai untuk subjek Cikgu. Yang tic-tac-toe ni saya ubah sesuai untuk subjek contohnya bahasa English, di mana mungkin Cikgu boleh tanya soalan kepada murid ataupun Cikgu bahagikan murid kepada dua kumpulan, lelaki dengan perempuan, dan mungkin lelaki dia akan pilih satu perkataan yang dia nak baca. Contohnya dia nak pilihkan 5. Okey, kita bagi lelaki 8 angka, so Cikgu boleh klik 2 kali untuk dapat angka. Lepas tu giliran murid perempuan pula, contohnya perempuan nak pilih 1. Okey, kita tekan sekali. Jadi saya rasa Cikgu mesti pernah main tic-tac-toe ni kan. Okey, memang seronok. Dan kemudian giliran pula lelaki, contohnya 6. Okey, and then perempuan dia akan pilih ini, lelaki dia akan pilih ini, dan mungkin perempuan dia akan pilih yang ni, dan lelaki dia akan pilih yang ni. Dapat bingo. Okey, jadi lelaki menang. Okey, so Cikgu boleh klik pada play again untuk main semula sekiranya Cikgu nak main. Untuk template yang datang, dia adalah dalam bentuk 1, 2, 3, di mana Cikgu boleh tukar yang ini untuk jadikan perkataan yang Cikgu nak letak. Okey, dan Cikgu boleh tukarlah ikut kesesuaian sendiri, dan kemudian Cikgu boleh guna. Okey, untuk permainan yang kedua yang saya nak perkenalkan iaitu picture review. Okey, yang ini ialah saya dah edit. Template yang dia sediakan adalah dengan nombor, jadi saya dah ubah untuk jadi sesuai dengan contohnya subjek PM, dan saya nak murid bacakan suku kata. Okey, contohnya murid akan baca salah satu suku kata, contohnya key, dan kita akan tekan sekali bagi murid untuk teka apakah gambar yang terlindung di belakang kad ini. Okey, so itu ialah picture review. Contohnya murid akan baca ra lagi, dan dia akan baca ja. Kita nampak macam gambar jirafa. Okey, so sementara Cikgu menjalankan kelas, Cikgu bolehlah juga bagi keseronokan kepada murid semasa Cikgu mengajar. Okey, so kita nampak ada gambar di belakang. Dan untuk template yang kedua yang dia bagi kotak dia lebih banyak sampai 18, ini ialah yang original, di mana kita tekan dia tak ada gambar. Jadi Cikgu perlu masukkan gambar ke dalam template ini. Okey, dan untuk level 3 dia lebih banyak sampai 36 kotak, dan untuk level 4 dia sampai 79. Okey, saya akan ajar bagaimana Cikgu nak letak gambar di belakang. Cikgu jangan deletekan kotak-kotak yang dia sedia sebab dia dah ada efek sendiri ya. Kalau saya tekan pada animation, saya tekan animation pad, Cikgu nampak ada banyak trigger dekat sini. So kalau Cikgu deletekan dia, nanti dengan fungsi sekali pun dah terdelete. Okey, sekarang saya akan ajar bagaimana Cikgu boleh edit untuk masukkan gambar sendiri. Cikgu boleh klik untuk pilih setiap kad ni. Saya tekan shift, di mana saya nak pilih semua ini. Tanpa melepaskan keyboard shift, Cikgu right click dan Cikgu tekan pada send to the back.
Dan cikgu nampak ada kat warna biru ini, iaitu tempat yang kita nak ganti dengan gambar yang kita nak. Di sini dia tuliskan right click on this image and select change picture. Jadi cikgu right click kan, dan cikgu tekan select change picture. Yang ini. Okey, dan kita boleh pilih change picture from a file ataupun from online sources. Saya akan pilih online sources dan saya akan cari satu gambar, contohnya tiger, dan kita nampak ada gambar harimau. Okey, kita nak masukkan gambar ni di belakang, so tekan saja pada insert. Dan kita nampak tadi kad warna biru telah tukar ke gambar harimau. Jadi cikgu boleh tarikkan dia untuk ke ruang yang kita nak tutup. Dan gambar harimau ni cikgu send to the back. Bila cikgu send to the back, dia dah di belakang. Okey, kita akan test tengok. Okey, contohnya nampak harimau telah keluar. Jadi template ni memang sangat sesuai, terutama untuk budak yang kecil, iaitu mungkin budak tahun 1, budak tahun 2 ataupun prasekolah ya. So cikgu masih boleh lagi tukar yang nombor ini kepada suku kata yang cikgu nak masuk. Contohnya kalau cikgu tak nak menggunakan nombor. Untuk permainan ketiga di mana saya perkenalkan dengan cikgu, iaitu Mystery Square. Okey, kita akan tengok bagaimana ia berfungsi. Yang ini saya buat untuk subjek BCSK dengan perkataan di sini, dan murid nampak perkataan ni, murid akan baca. Contohnya perkataan ini adalah ma, okey, ibu. Okey, so bila murid itu baca, cikgu akan klik. Dan kita nampak ada 2 point. Okey, jadi murid tu akan dapat 2 markah lah. Okey, contohnya murid akan pilih salah satu kad untuk baca war, saya. Dapat 1 point. So ini adalah Mystery Square. Jadi kad yang asalnya adalah dalam bentuk word. So cikgu boleh tukar perkataan word ini kepada perkataan yang cikgu nak masuk. Okey, contohnya 1, kita nak dia baca 1. So cikgu boleh tukarlah apa-apa yang cikgu nak, edit balik dan cikgu guna dalam kelas cikgu. Untuk template yang keempat yang saya nak kenalkan di sini adalah concentration. Yang ini adalah kad concentration. Okey, yang dia bagi dengan nombor. Kita akan tengok bagaimana main. Yang ini saya buat untuk subjek bahasa English, di mana adalah classroom things. Murid akan diberi tengok dulu. Contohnya saya tekan show all dan saya akan bagi murid untuk tengok dulu. Kalau nak lama, kita tekan pada high all. So murid akan tengok dan murid akan ingat tempat mana, dan kita akan tekan pada show all untuk hidekan. Dan sekarang murid akan diberi peluang untuk pilih kad, untuk pasangkan kad tersebut. Contohnya saya pilih 3 adalah book, saya pilih nombor 15. Kita nampak orange akan pasang dengan biru, iaitu nombor kad nombor 3 akan pasang dengan nombor 3, book akan pasang dengan book. Lepas tu murid akan teka lagi. Contohnya 11 adalah bag, dan murid akan cari pasangan dia, iaitu gambar. Cikgu boleh gunakan pasangan perkataan dengan perkataan pun boleh, ataupun perkataan dengan gambar. Ni yang saya buat ialah perkataan dengan gambar. Okey, dan kalau betul kita biar dia buka. Okey, contohnya kita pilih lagi 12, blackboard. Okey, tadi dekat mana? Tadi ialah dekat sini. Salah. Lepas tu kita pilih lagi. Okey, dekat sini pula. Ya, betul. So blackboard, gambar akan pasang dengan blackboard. Jadi kita boleh bagi murid untuk main. Okey, dan murid akan cari pasang dia. Okey, kalau salah kita akan tutup balik. So ini adalah template untuk concentration. So murid akan concentrate pada benda yang dia nak ingat. Okey, dan saya akan tunjukkan level 2. Ini adalah level 2. Level 2 punya kad, kita nampak dia tak ada nombor, dan murid kena ingat susunan dia dengan lebih susah lagi.
Okey, ini adalah level 2. Kalau level 3, dia adalah di bawah dia tanpa ada label color. So ini lagi rumit dan lagi susah murid nak ingat. So concentration punya game kita adalah untuk memperkukuhkan peringatan murid. Jadi cikgu pun boleh ubah suai sendiri, okey, untuk letakkan gambar ataupun bahan-bahan di belakang kad ni. Untuk editkan kad ini, okey, cikgu boleh klik pada kad ni dan cikgu tekan pada keyboard shift. Okey, cikgu tekan pada keyboard shift dan cikgu pilihkan semua gambar ini dan saya akan kecilkan dia dan saya akan letak di luar. Sebab kita nampak kad ni pun ada banyak fungsi animation. Kalau kita pilih cara lain, mungkin fungsi animation tu akan hilang. Dan kemudian saya akan masuk balik ke kad yang tadi ni dan saya akan edit balik apa yang saya nak edit. Okey, contohnya yang ini saya nak masukkan perkataan satu. Saya nak padamkan dengan kad ini untuk nombor 1 dalam bentuk angka. So saya boleh klik pada kad ini dan saya boleh tekan pada format shape sebab saya nak insertkan gambar. So jadi cikgu kena tekan pada view dan cikgu tekan pada picture dan kita akan insert gambar. Okey, contohnya saya ada dalam komputer saya. Okey, saya akan cari gambar nombor 1 dan saya akan masuk di sini. Okey, kita dah nampak dia nak masuk. So cikgu boleh tukar ikut kesesuaian pengajaran cikgu ya. Jadi setelah cikgu tukar siap, saya akan kecilkan dia dan kita akan ambil kad yang biru tadi yang telah kita pindah dan kita akan pindah balik ke tempat asalnya. Jadi saya akan select dengan menekankan pada shift tanpa melepas dan saya akan tutup balik ke tempat yang asal tadi. Okey, saya akan tutup balik. Okey, lepas tu kita akan test tengok. Okey, so animation semua ada di sini. Dan inilah permainan concentration. Baiklah, kita akan tengok game yang last sekali, iaitu The Balloon Game. Permainan ini menarik juga. Contoh kita akan tengok bagaimana ia main. Di sini ada 10 soalan. Jadi murid boleh pilih salah satu soalan untuk jawab. Contohnya saya pilih soalan 3 dan kita nampak di sini adalah subjek matematik. Sifar darab 9 berapa? Kalau murid jawab salah, maksudnya kita kena lepas satu balon. Okey, dan kita akan suruh dia jawab lagi. Kalau salah, kita akan lepas lagi balon. Jadi kita akan tukar soalan lagi. Jadi 6 darab 2 berapa? Kalau betul, kita tak lepaskan balon lah. Kalau salah, cikgu akan lepaskan balon. Jadi game ini macam kejam sangat ya, sebab kita lepaskan balon dan sampai yang last sekali balon yang dilepas dia akan jatuh bakul dan kira kalah. Okey, dan kita akan tengok bagaimana kita nak edit. Sekiranya cikgu kecilkan skrin ini, cikgu nampak soalannya di bawah. Okey, di bawah sini. So kita ada lagi 3 soalan yang saya belum edit. Jadi cikgu boleh klik pada salah satu soalan dan kita boleh tukar soalan di sini. Okey, jadi ini adalah beberapa game yang saya kenalkan dengan cikgu dan kita akan tengok di mana saya dapatkan game ini. Baiklah, kita akan pergi ke laman web yang saya dapat game ini. Cikgu, inilah laman web di mana saya kata ada mengandungi banyak template yang sesuai yang cikgu boleh guna dalam kelas cikgu. Jadi cikgu boleh klik pada link yang telah saya letak di bawah video ini, ada tempat ruang deskripsi. Cikgu boleh klik pada link tersebut untuk datang ke laman web ini. So cikgu scroll ke bawah dan kita nampak dekat sini ada template tic-tac-toe yang saya perkenalkan dengan cikgu tadi. Cikgu boleh klik pada download the tic-tac-toe PowerPoint. Okey, dan di sini ada description bagaimana untuk main dan ada mystery square yang telah saya share tadi. Dan kita nampak ada pair up, saya tak share tadi. Okey, mungkin cikgu boleh baca di sini bagaimana ia berfungsi. Bull eyes. Okey, ada quiz question
dan ada banyak lagi template ada di sini. Okey, dan ada satu tempat di mana cikgu boleh dapat lagi template, iaitu cikgu klik pada download. Dekat tempat download ni pun ada juga template yang cikgu boleh download juga. Okey, ada template PowerPoint untuk game, dan di sini ada banyak dan cikgu boleh pilih okey ikut kesesuaian cikgu. Dan ada yang Excel, ada yang Word. Dan di bawah sini adalah PowerPoint, The Balloon Game yang saya perkenalkan tadi. Jadi saya harap perkongsian saya pada hari ini dapat membantu cikgu untuk menyediakan aktiviti dengan lebih cepat dan lebih mudah dan lebih menarik untuk kelas cikgu yang akan datang. Okey, jadi kita akan jumpa pada video tutorial akan datang. Bye.